Setelah Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang nasib kita, balasan bagi orang yang kufur kepada Allah SWT, orang yang sesat, orang yang sesat. Pada ayat yang ke-8 itu Allah suruh Rasulullah SAW katakan kepada mereka, tamatta' bi kufrika qalila, bersenang-senanglah kamu dengan kekufuran kamu sementara di dunia ini. Innaka min ashabin nar, sungguhnya kamu ni daripada penduduk atau penghuni neraka, ahli nar. Jadi itu ayat yang sebelumnya. Biasanya dalam Al-Quran ni, bila Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan orang yang kufur ke, ahli maksiat ke, yang jahat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kemukakan lawannya. Selepas ayat itu, lawan dia siapa? Lawannya adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala puji. Jadi dalam Al-Quran ni kadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kita, tidak banyak perintah Allah suruh, Allah perintah, tapi dengan cara Allah terangkan orang yang Allah suka, Allah puji lah. Bila Allah puji seorang itu, berita orang itu Allah redai, Allah suka. Dan kita pula bila baca, kita cubalah untuk mencontohi akhlak dia, amalan dia, iktifat dia, apa yang Allah SWT puji. Allah puji mereka dengan cara itu untuk kita tahu. Jadi bila kita baca ayat Quran, umul kitab ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Jadi dalam Quran ni semua cerita orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang dimurkai, wala dhalin, bukan orang yang sesat. Dan dalam Quran orang yang dimurkai Allah akan ceritakan pasal Al-Fatihah, umur dia kan, induk dia. Jadi selepas tu, surah-surah selepas dia akan ceritakan dua golongan ini, orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka, dan orang yang Allah murkai, dan orang yang sesat. Jadi bila kita baca tentang orang yang Allah SWT puji mereka ni, maka kita sepatutnya lah kita contohi amalan mereka ni. Allah SWT berfirman, amman huwa qanitun. Jadi orang yang kufur, orang yang sesat ni, adakah mereka ni lebih baik, ataupun amman, atau amman qanitun, ataupun orang yang qanit. Qanit ni orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang taat mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga kunut, doa kunut. Inilah qanitun, doa kunut. Dia berdiri, kita baca doa. Ditafsirkan qanitun ini adalah orang yang taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ana al-laili, iaitu pada sebahagian waktu malam. Ana al-laili. Jadi cara mereka taat mengerjakan ibadat dengan apa? Sujada, dengan sajidah, dengan bersujud, wa qa'imah, dan juga berdiri. Berdiri ada dua. Jadi kita lihat di sini tuan-tuan. Allah puji orang yang beribadat pada waktu malam. Ibadat apa ni agaknya? Ibadat di waktu malam yang lama ni. Dia berdiri lama, sujud lama. Yang di waktu malam adalah ibadat qiyamul lail, ataupun solat tahajud. Solat tahajud, qiyamul lail ataupun solat tahajud, di mana solat tahajud ni dia punya ciri-cirinya tahajud ataupun qiyamul lail, berdiri dia lama. Baca panjang, surah-surah yang panjang, lama dia berdiri. Sujud dia pun lama. Kalau tak gini dipanggil qiyamul lail, dia tak faham qiyamul lail. Qiyamul lail bukan macam itu. Sebab itu kalau tarawih puk gitu dia kata tarawih itu adalah qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Macam mana awak solat macam itu? Qiyamul lail
Solat dia ni namanya qiyam, berdiri, lama berdiri. Jadi di sini Allah kata mereka ini sujud, dan lama mereka sujud, lama mereka berdiri lakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Allah puji mereka yang solat apa? Qiyamul Lail. Jadi kita kena usahakan, kena usahakan untuk berqiyamul lail. Setiap malam untuk qiyamul lail, untuk kita dapat kerjakan qiyamul lail. Kerana afdalus solat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat yang paling afdal sesudah solat fardu 5 waktu ni adalah solat di waktu malam. Itu malam, itu qiyamul lail. Kenapa? Banyak sebab lah. Kerana di waktu malam ni orang semua sedang tidur. Kita dapat disconnect diri kita dengan manusia. Disconnect lah, putus hubungan kita dengan manusia. Tapi kita kadang carry on lagi dengan manusia di waktu malam. Malam tu putus hubungan dengan manusia di waktu malam. Apalagi dalam keadaan gelap. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bila dia qiyamul lail, Aisyah tak nampak Rasulullah SAW. Aisyah meraba-raba, terpegang kaki Rasulullah SAW yang sedang sujud. Jadi berarti Rasulullah SAW qiyamul lail dia adalah dalam waktu gelap. Dia tak switch on the light, buka lampu terang benderang, itu bukannya. Dia dalam sunnah dia adalah dalam gelap. Dalam gelap. Bila dalam gelap, orang tak nampak, orang tak dengar, orang jauh daripada manusia dia, jadi jauh daripada perasaan riak. Nak tunjuk dengan siapa? Awak solat sendiri, ceruk dan putus hubungan dengan manusia. Dan waktu malam ini lain bacaan Quran kita baca di waktu siang dengan waktu malam. Di waktu siang dengan waktu malam lain betul. Kalau tuan-tuan perhatikan, tuan-tuan baca satu juz di malam hari, kalau pukul 4 pagi ke pukul 5 pagi satu juz, dengan satu juz baca pukul 10 pagi. Kalau orang yang biasa dia tahu lain betul. Dia punya perasaan tu, dia punya baca Al-Quran tu lain. Di waktu malam tak sama dengan ibadat di waktu siang. Jadi Allah puji mereka yang kerjakan ibadat di waktu malam. Padahal itu juga waktu khalwat, waktu dia bersendiri dengan Tuhan Allah SWT. Apalagi dalam sebuah hadis di akhir sepertiga malam, Allah SWT, ada yang cakap Allah turun, ada yang cakap rahmat Allah SWT turun ke langit. Itu Allah SWT bertanya, siapa yang nak meminta kepada aku akan beri. Siapa yang nak istighfar, mohon ampun, aku akan ampunkan dosanya. Dan itulah setiap malam, kata Rasulullah, ini berlaku setiap malam. Setiap malam kita kata Allah SWT bertanya kepada hamba-hamba dia, apa kita buat pada waktu itu? Maaflah, kadang kita tidur sampai habis, sampai habis waktu qiyamul lail. Bangun aja untuk subuh je, dah bagus juga lah. Bangun untuk subuh kan, dah bangun juga bangun untuk subuh. Tapi terlepaslah kita, ialah biasa ada orang yang cukup makan minyak. Biasalah kalau kita dalam beramal, bekerja, ada yang cukup makan minyak, makan pukul 5 dia balik, masuk ke 8 yang apa ni, wajib je lah. Ada yang ekstra sikit, padahal tak habis, buat ekstra sampai pukul 6, pukul 7 datang awal. Ini tentulah bos lagi suka dengan yang mana satu, yang pukul clock in pukul 5, yang pukul 8 keluar pukul 5, atau yang masuk awal lagi keluar lewat. Kalau awak bos, suka yang mana satu? Yang keluar lewat tadi, yang balik lambat tadi, habis kerja itu kalau kita bos. Jadi Allah SWT begitu juga. Kalau kita ambil masa 1 jam lah sebelum subuh tu, 1 jam aja lah, jangan cakap 3-4 jam. 1 jam aja kita bangkit, kita bangun untuk beribadat kepada Allah, tak sama lah dengan orang yang bangkit pada waktu subuh. Sikit aja, 1 jam aja kita awalkan sikit bangun kita. Kalau dapatlah bangun awal 1 jam lebih awal lagi, mendapat rahmat Allah. Segala-galanya lah dapat pada waktu itu, waktu pengampunan, waktu istighfar. Kita pula banyak dosa, itulah waktu kita memohon ampun. Dan Allah SWT memuji mereka. Yang pertama,
amalan mereka, dan kemudian dia punya perasaan mereka, atau kita cakap dalaman mereka. Tadi luaran mereka tu mereka berdiri dan mereka sujud di malam hari. Kemudian dalaman mereka, hati mereka lah, yahzarul akhirah, mereka takut tentang akhirat. Takut tentang akhirat. Takut. Siapa berani tentang akhirat? Semua orang takut tentang akhirat. Tak ada orang yang cakap dia berani. Jadi ada di kalangan kita pun berani sangat tentang akhirat. Tak apa, tak solat, tak puasa, tak apa. Ini berani mati punya geng ni kan. Ini berani betul. Dia ingat kubur tu tempat apa, tempat istirahat ke, tempat ini. Ini dia salah iktiqad, kita cakap. Salah berani lah. Berani tak kena tempat, berani dengan akhirat pula. Kalau dia apa ni, dia tak beramal tu, berarti dia berani tak, tuan-tuan? Berani. Tuan-tuan berani tak bayar bil? Setiap bulan jangan bayar bil. Berani tak? Siapa berani? Tak berani kita kan. Lambat aja dah keluar kabut kan. Surat merah datang aja, surat saman aja datang aja. Takut ni aku kalau lambat lewat bayar bil gini semua, lewat aja. Cakap, jangan cakap tak bayar. Aku dah berbulan-bulan tak bayar. Aku berani lah. Cuba buat macam gitu. Jadi orang yang tak melaku bayar dia punya kewajipan, tak melaksanakan kewajipan dia berani sangat. Ya, memang azab Allah tak turun cash lah, tak turun serta-merta. Memang inilah ujian. Allah bagi dia makan, minum, bagi senang. Memang Allah SWT tak turunkan cash, sebab awak berani sangat main dengan Allah SWT. Kita kadang bermain-main dengan perintah Allah SWT. Dia tak tahu besok dah masuk kubur, baru dia sedar, baru nak sedar. Biasa orang mati dia apa dia kata, Rabbirji'un, jangan cakap masuk kubur, tuan-tuan. Baru malaikat maut datang aja, orang yang tak beramal apa dia kata, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku dapat beramal soleh. Baru nak beramal soleh. Jadi tadi tu tak takut. Sebelum mati memang tak takut lah. Bila dah mati baru nak takut, nak bertaubat, nak menangis, nak apa. Dah lambat lah. Kita cakap referee dah blow whistle, baru nak score goal kan. Dah terlambat lagi. Jadi inilah orang yang dia tak takut dengan akhirat. Dia tak takut. Dia rasa akhirat ni macam tak ada apa-apa. Nabi SAW cakap, aku tak pernah lihat satu suasana keadaan yang lagi teruk daripada kubur. Teruk daripada kubur. Tak pernah lihat dahsyatnya kubur macam mana, tuan-tuan. Ada satu YouTuber tu, dia try eksperimen masuk dalam kubur, ular datang. Itu baru sekejap aja. Tengah-tengah tu dia angkat ke hospital kan. Baru dia nak eksperimen alam kubur. Belum lagi malaikat datang, baru ular je datang. Ular datang belit dia. Dah ketakutan dalam kubur dia. Dia nak eksperimen macam mana dalam kubur tu. Berapa minit aja, belum cakap lama. Allahu Akbar, dia cakap kan. Jadi kita ni kadang berani sangat dengan azab akhirat ni. Akhirat bermula dengan kita mati. Akhirat kita mula dengan kematian kita. Dengan alam barzakh, alam kubur, alam akhirat. Jadi orang ni Allah Subhanahu Wa Taala uji dia. Allah kata dia takut kepada hari akhirat. Dia beribadat kepada Allah. Itu yang buat dia bangkit malam tu. Kenapa tuan-tuan? Takut. Kita kenapa tak bangkit malam? Tak takut. Itu dia. Senang aja jawapan dia. Jangan action lah, jangan cakap apa kan. Kenapa tak boleh bangkit malam? Tak takut dengan akhirat. Tak takut. Cakap je. Iman tu, dia macam orang takut dia terlepas bas. Dia dah booking bas pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Dia boleh tidur tak? Tak ada alarm pun. Biasanya tak perlu alarm.
Kalau pas kita pukul 4 pagi, cakap pas kita nak depan ni, nak ambil kita pukul 4 pagi apa, tak perlu alarm mesti, tak boleh tidur. Tidur pun terbangun, dah pukul berapa tidur terbangun, pukul berapa. Saya ingat orang ni, mereka ni, macam gitu lah cara mereka tidur. Dah pukul berapa, dah waktu tahajud ke, dah waktu itu, tidur pun tak lena. Kita tidur terus hilang terus. Bangun aja subuh terus. Itu lena betul. Tak takut. Orang yang tak takut tidur dengan orang yang takut lain. Dia ni takut akhirat. Dia takut akhirat, dia tidur pun tak nyenyak. Senang nak agak orang ni Zaman Rasulullah, kata zaman sekarang ada orang yang tak perlu jam tau, tak perlu jam lonceng, tak perlu handphone, tak perlu itu. Macam mana dia boleh bangkit? Pukul 3. Dan saya berbual dengan seorang pakcik tu, tiap-tiap hari pukul 2 pagi dia bangun. Tiap-tiap hari 2 pagi dia bangun untuk tahajud. Macam mana ni? Cakap macam mana dia boleh bangun macam gitu. Itu kita cakap pasal perasaan itu dalaman hati mereka tu takut sangat dengan akhirat. Kita ni nak cakap takut ke tak takut tak tahulah. Kalau di malam hari ni tak boleh bangun, itu tak takutlah dengan akhirat. Kurang takut dengan akhirat. Kalau orang takut mesti dia akan bangun di malam hari untuk dia. Bila kita nak minta ampun kepada Allah menangis, takkan lepas isyak ni duduk satu corner nak menangis. Dekat bang-bang orang nak tutup rumah surau lah, nak menangis balik rumah lah. Nak duduk lepas isyak tak boleh. Tak boleh lepas subuh orang semua dah duduk lama sikit je, nojok keluar. Betul tak? Lepas subuh keluar, lepas tu lepas zuhur mana boleh, lepas asar mana boleh, maghrib lagi nak menangis sini, ustaz ada depan rumah. Kenapa ni? Boleh kena tegur lagi. Jadi 5 waktu ni tak ada time untuk kita nak betul-betul mengadu kepada Allah, merintih, berdoa kepada Allah. Jadi bila dia waktu dia? Itulah waktu malam tu. Waktu malam tu. Waktu malam. Malam pun tak ada. Tak tahulah. Kita itu kita punya kelemahan. Kita baca Al-Quran ni, lihat kita punya kelemahan. Baca Al-Quran suka-suka, sedap je. Itu untuk muhasabah. Aku tak boleh buat ni macam orang ni. Kenapa ada masalah ke? Itu cara kita baca Al-Quran. Memang ada masalah. Yang kau hebat ke apa? Malam pun tak boleh bangun. Malam pun tak boleh bangun, macam mana nak cakap hebat macam mana? Jadi malam yahdharul akhirat, mereka takut kepada akhirat. Takut kepada akhirat. Wa yarju rahmat rabbih. Dua ni tuan-tuan, mesti ada kan? Serta tadi takut akhirat, serta mengharapkan rahmat Tuhannya. Khauf dengan apa? Dengan raja. Mesti nak ada. Takut dengan harap. Mesti ada balance Takut aja tak boleh, mengharap aja tak boleh. Dia ada balance. Takut dengan mengharap. Dan mereka mengharap apa? Rahmat Tuhan. Tuhannya. Dia mengharapkan rahmat Tuhannya. Itu dia nak rahmat Allah bila? Di pagi hari yang kita kata, bila turun rahmat tu, bila turun rahmat pada waktu itulah sepatutnya dia dah berjaga rahmat Allah. Ini nak mengharap, aku harap rahmat Allah merahmati kita, Allah merahmati kita, Allah merahmati. Cakap je rahmat Allah, rahmat Allah. Tapi tak buat apa-apa. Rahmat Allah macam mana? Jadi Allah marhamna bil Quran. Ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Awak baca 1000, 2000 kali pun macam gitu, tak buka Al-Quran pun tak guna juga. Rahmati dengan Al-Quran, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Baca gitu je. Nak rahmat apa? Buka Quran baru dapat rahmat Allah SWT. Belajar Al-Quran. Sama juga nak rahmat Allah SWT di malam hari. Dan rahmat Allah SWT turun. Awak buat apa? Tidur. Lepas tu nak cakap nak rahmat Allah SWT. Jadi memang tak. Sebenarnya tuan-tuan ikut kajian, jangan tak perlu research, ikut pengalaman anak-anak kita ni yang tunggu periksa, yang tunggu keputusan, yang buat-buat apa kalau ada keputusan nak keluar ke apa, malam dia boleh bangun. Betul tak? Yang cakap pagi tu keputusan akan keluar SPM,
dia akan bangun tahajud. Tahajud automatik dia boleh bangun tahajud. Kenapa boleh bangun tahajud pula? Nak apa? Nak berdoa, nak rahmat Allah, nak minta bantuan pertolongan Allah SWT. Macam mana itu automatik boleh? Kita pun heran, macam mana dia boleh? Siapa tu? Tengah solat. Tengah solat. Ini sebelum subuh lah. Kalau subuh biasa je kan. Sebelum subuh dah ada orang bangun Biasa tak ada orang bangun. Bangun sedang solat tahajud, sedang berdoa, sedang ini. Macam mana boleh bangun pula? Kenapa? Nak rahmat Allah SWT, nak bantuan pertolongan rahmat Allah SWT, boleh bangun. Kita kalau ada interview pagi tu, pagi ada interview, macam mana? Dah bangun tak? Dah interview kan? Naik pangkat interview kan? Bangun tak pagi? Sebelum subuh dah bangun. Untuk apa? Mengharapkan rahmat itu. Dia macam perkara tu. Jadi kita sekali-kali, kadang-kadang lah kita katakan, sekali-sekali. Yang orang ni hari-hari tuan-tuan, dia maintain, dia nak rahmat Allah SWT setiap hari. Kita bila ada kes saja, ada kes, ada emergency je, baru kita rahmat Allah SWT, kita mohon kepada Allah. Lepas tu back to normal. Lupa, biasa je, perasaan tu tak ada emosi dia, sama je. Ada kes. Macam mana orang ni dia boleh maintain tu? Dia kita khusyuk. Bila kita boleh khusyuk? Boleh maintain 5 waktu. Jangan cakap 5 waktu. Kadang 4 rakaat itu first rakaat aja yang khusyuk. 3 rakaat habis. Tak boleh maintain pun. Yang 4 rakaat pun tak boleh maintain. Jangan cakap 5 waktu. Kadang yang ini bukan 1 rakaat, setengah rakaat aja dia khusyuk. Setengah rakaat aja dia khusyuk. Lepas tu habis hanyut, tak khusyuk. Itu kita kadang tak maintain. Ini orang ni dia apa ni? Dia mengharapkan rahmat Allah SWT sepanjang masa. Itu yang buat dia boleh bangun malam. Itu tentang amalan mereka, tuan-tuan. Allah sebut amalan. Amalan mereka apa? Mereka bangkit di waktu malam kerana takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Allah itu dengan berdoa. Bangkit dengan beribadat, dengan berdoa.